Pakatan Harapan tidak puas hati dengan stimulus package sebanyak 250 bilion yang Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah bentang baru-baru ini. Mereka mahu Parlimen bersidang selama 2 hari untuk meluluskan pakej 250 bilion ini terlebih dahulu. Mereka kata Muhyiddin tidak boleh membelakangkan Parlimen dalam membentang pakej tersebut oleh kerana tidak sah. Pakej yang belum diluluskan oleh Parlimen tidak boleh dibentang dan tidak boleh, duit itu tidak boleh dibelanja. Apa sebab Pakatan Harapan marah sangat tentang pakej 250 bilion ini? Bukankah mereka menuduh Muhyiddin ni sebagai Perdana Menteri yang lembab, yang tidak bertindak, untuk membentuk kabinet pun seminggu baru boleh bentuk. Muhyiddin is not an action Prime Minister. Tapi apabila Muhyiddin membentang pakej sebanyak 250 bilion untuk mengatasi masalah wabak COVID-19 ini, tentang kesan-kesan kepada ekonomi yang memerlu bantuan kerajaan, mereka tidak puas hati juga. England telah membentang emergency package. Amerika pun buat sama. Germany 750 bilion package mereka. Semua negara telah membentang emergency package untuk membantu rakyat dan membantu negara untuk survive di dalam keadaan emergency. Semasa berlaku emergency, maka emergency methods are required. Mana ada masa mereka nak panggil Parlimen, nak debate ini, debate itu, nak mendapat kelulusan terlebih dahulu. England telah memanggil keadaan ini as war. War-like. Bermaknanya sama seperti perang. Di dalam perang, apabila musuh serang, kita kena mempertahankan negara. Kita tidak ada masa untuk panggil Parlimen debate terlebih dahulu sementara musuh kita ni attack kita sampai habis. Memang pakatan ni ada muslihat mereka. Ada udang sebalik batu. Yang sebenarnya mereka tidak kisah sangat tentang Parlimen lulus atau tidak lulus. Semasa mereka kerajaan dulu pun, misalnya semasa Tun Dr. Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri, beliau pun telah membentang emergency package. Baru-baru ini, Mahathir punya emergency package sebanyak 20 bilion. Cuma perbezaannya, 20 bilion ni tidak boleh ke mana, tidak cukup. Dan yang realistik ialah 250 bilion. Itu pun mungkin 250 bilion tidak cukup. Ini akan bergantung kepada selama mana emergency akan berterusan. Sekira bulan April ni selesai, tak apalah kalau emergency ni berterusan hingga bulan September, maka 250 bilion pun tidak cukup. Tapi yang sebenarnya, isu dia bukan berapa banyak nak dibelanja. Ataupun mana datang duitnya. Seperti yang disoal oleh Pakatan. Where is the money coming from? Yang mereka lebih pentingkan ialah sekiranya persidangan Parlimen diadakan, walaupun untuk 2 hari sahaja seperti mereka cadang, ini akan memberi peluang untuk Pakatan Harapan untuk meluluskan undi tidak percaya terhadap Muhyiddin. Dan sekiranya undi tidak percaya ini diluluskan,
maka kerajaan akan jatuh. Itu yang sebenarnya matlamat Pakatan Harapan. Mereka mau push untuk undi tidak percaya. Dan undi tidak percaya ni boleh dibuat melalui pintu belakang. Favorite word for Pakatan Harapan, pintu belakang. Hari-hari dok sebut pintu belakang. Sekiranya Parlimen bersidang dan stimulus package 250 bilion ini dibentang oleh Muhyiddin. Dan sekiranya Pakatan berjaya menyekat dari package itu diluluskan, bermaknanya secara tidak langsung, indirectly, itu akan bertukar menjadi undi tidak percaya terhadap Muhyiddin. Maka Muhyiddin akan jatuh dan kerajaan pun akan jatuh. That's what they want. They want to bring down the government. And they want to use this 250 billion stimulus package as a means to bring down the government. Sekiranya mereka boleh sekat package 250 bilion ini, maka kerajaan pun akan jatuh. That's all. Niat tidak baik. Sekiranya kerajaan jatuh, apa akan berlaku? Maka package ni tidak boleh dilaksanakan. Akan gagal. Dan apa akibatnya terhadap rakyat Malaysia? Rakyat Malaysia susahlah. Bermaknanya bantuan kepada rakyat Malaysia ni tidak boleh lagi diteruskan oleh kerana tidak lulus oleh Parlimen dan kerajaan pun telah jatuh. Maka rakyat Malaysia akan menderita. Tetapi untuk Pakatan ini satu kemenangan oleh kerana kerajaan jatuh. Mereka tak kisah ada ke rakyat susah ke, senang ke, ada ke rakyat diberi bantuan atau tidak. Asalkan mereka boleh jatuhkan kerajaan, itu saja yang penting. Dengan menjatuhkan kerajaan, rakyat akan susah. That's not important. Inilah hati perut Pakatan Harapan. Memang busuk. Dan bukankah masa ni untuk kita mengutamakan rakyat, membantu rakyat, mengatasi masalah rakyat? Mereka tidak kisah itu semua. Matlamat utama ialah jatuhkan kerajaan. Dan mereka akan buat apa saja untuk menjatuhkan kerajaan, termasuk menggagalkan package 250 bilion. Walaupun kerajaan rakyat akan susah, tak apa. Asalkan kerajaan jatuh. They want to call for a parliament sitting to bring down the government. Dan alasan dia, package 250 bilion ni tidak sah, not valid, until approved by Parliament. Dan sekiranya Parlimen belum lagi lulus package itu, maka kerajaan tidak boleh, haram kerajaan membelanja duit, membantu rakyat, sekira Parlimen tidak lulusnya terlebih dahulu. That is what they're trying to say. The package, the 250 billion package is haram, and the only way it can become halal is Parlimen approve it. Dan mereka rasa sekira perkara ini dibawa ke Parlimen, mereka ada peluang untuk menyekat dan menggagalkannya, dan akibatnya Kerajaan Perikatan Nasional atau Kerajaan Muhyiddin akan jatuh. Dan mereka bolehlah ambil alih semula sebagai kerajaan. That's what they want to do. Bangsa dia ialah rakyat. Yang akan dikorban ialah rakyat. Yang susah ialah rakyat. Yang mendapat faedah ialah pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang ingin balik menjadi menteri kabinet. Mereka ni macam gila talak. Mereka rindu nak duduk
di dalam kabinet dan jadi menteri sekali lagi. Walaupun rakyat perlu menderita, bagi mereka penderitaan rakyat tu not important, tidak utama. Inilah Kerajaan Pakatan Harapan yang memerintah Malaysia selama 21 bulan dan ingin kembali sebagai memerintah walaupun rakyat perlu dikorbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.